Yo, what's up guys? Dear Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera ucapkan pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, Ungkap pada cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah yes, kali ni kita kembali lagi dengan video react kita. Okay guys, tapi untuk kali ni aku nak react sesuatu yang berbeza daripada lain lah. Kebiasaannya kita react pasal cerita-cerita hantu, benda-benda yang melibatkan pembunuhan sebab. Tapi kali ni kita off topic sikit. Aku nak sentuh isu yang sedang hangat diperkatakan, isu yang orang tengah mula mempertikaikan, iaitu ABPH. Betul Anugerah Bintang Popular, Bintang Harian. Yes, kalau yang korang mana dah tengok semalam, mungkin korang tahu ada beberapa kategori yang aku rasa korang pun pelik, macam mana boleh ada pemenang yang macam gitu-gitulah kan. Honestly sebenarnya aku tak tengok semalam pasal aku ada kerja, dan aku cuma tahu based on keputusan yang telah keluar je. Dan aku sebenarnya kalau ikutkan hati aku tak nak react kepada isu-isu entertainment ni, pasal aku dah berada dalam industri ni lebih daripada 10 tahun, dan ada beberapa isu yang buat aku sebenarnya tawar hati untuk nak bercerita atau nak bercakap tentang dunia seni lah, dunia entertainment. Tapi untuk kali ini aku tak tahu kenapa aku begitu terpanggil untuk nak react atau nak bercerita tentang isu ABPH ni, Anugerah Bintang Popular ni. Aku rasa mungkin aku kena share sikit lah, atau mungkin aku kena kongsikan dengan korang. Aku percaya ramai orang dekat luar kat sana tak tahu sebenarnya ada game yang berlakunya satu game di dalam anugerah ni. Kenapa aku cakap macam ni? Pasal aku sendiri pernah berada dalam industri ni, so aku tahu permainan-permainan yang berlaku di dalam anugerah-anugerah ni lah. Dan sorry to say, aku minta maaf, Anugerah Bintang Popular kali ni memang mendukacitakan, mengkecewakan lah. Aku rasa dia sangat mengkecewakan aku. Bukan saja aku, tapi ramai orang dekat luar sana yang tak puas hati dan nak tahu kenapa boleh berlaku kemenangan-kemenangan yang diorang sendiri tak jangka. Dan aku sendiri bila aku tengok ada beberapa kategori yang menang tu, aku rasa macam wow, seriously kita check filem apa dia berlakon, so macam itulah perasaan aku percaya korang pun ada perasaan yang sama. Dan okey, jom kita kupas sama-sama. Okey, sebelum kita nak lanjutkan lagi tentang isu kita punya ABPH, Anugerah Bintang Popular, aku rasa baik aku senaraikan dulu siapa yang menang semalam. So mungkin ada yang antara korang yang tak tahu siapa yang menang kan. Okey, untuk kategori artis baru lelaki popular, Chubby E. Sorry, aku tak tahu, aku tak kenal. Untuk artis baru wanita popular, Isha Riana. Ini pun aku tak kenal, aku minta maaf. Penyanyi lelaki popular Xiaomi Malaysia, itu Hakim Rosli. Of course, siapa tak tahu kan, aku pernah dengar nama dia. Penyanyi wanita popular itu Wani Hasrita. And then artis duo atau artis kumpulan popular, Kai Bahar dengan Siti Nurdiana. Ini kita tahu memang diorang memang famous. Dan pelakon filem lelaki popular, Zairil Azim. So Bob, aku tak nafikan dia memang seorang pelakon yang luar biasa, seorang pelakon yang aku rasa bakat dia memang sangat. Banyak pelakon-pelakon kat luar kat sana pun aku rasa tak boleh tanding dengan apa yang dia ada. Cuma aku dengar juga, aku ada baca-baca, dan banyak orang pertikaikan kenapa dia menang. Dia bukan ada filem sangat kebelakangan ni. Aku rasa untuk Bob tak ada isu pasal dia memang pelakon filem. Dan aku rasa kalau dia menang pun untuk aku puas hati, pasal kita perlukan pelakon-pelakon yang
ada kualiti yang macam ni. Lebih banyak pelakon berkualiti yang popular ada lebih baik. So untuk pelakon wanita popular Mawar Rashid, guys, kita check filem dia Mawar Rashid. Ini aku minta maaf, aku tak tahu filem apa yang dia berlakon, dan aku agak terkejut macam mana dia boleh menang pelakon wanita filem popular. Dan ini buat aku rasa macam aku tak boleh nak brain sekejap. Dan sepanjang malam tadi aku duk fikir macam mana benda ni boleh berlaku. Dan okay, kita tengok lagi siapa lagi yang menang. And then kita ada pelakon TV lelaki popular Ben Amir. Ini pun aku dengar banyak orang pertikaikan kenapa Ben Amir. Banyak lagi pelakon-pelakon lagi lain yang patut menang. Dan bila aku dengar nama Ben Amir ni, aku tak tahu, aku ingat dia pelakon baru. Pada dulu sampai sekarang aku ingat dia pelakon baru je. Dan mungkin fan base dia besar, sebab tu dia menang. Dan pelakon wanita popular itu Siti Salihah. Ini memang sign mati dia ni. Memang kita tahu dia akan menang tiap-tiap tahun. Artis versatile popular Siti Nordiana. Artis komedi popular Sherry. Sherry ni memang kita tahu dia memang kelakar. In fact sebenarnya Sherry ni aku kenal daripada zaman aku belajar dulu Akademi Seni Kebangsaan. So kita orang ni satu batch tau, satu kelas lah. So dia memang pada dulu memang dia kelakar. Dia memang dia layak lah. Dan pengacara TV popular pun Sherry. Dan kita tahu mana-mana rancangan pun memang muka dia je sekarang ni. Dan aku sangat setuju apabila Sherry menang. Dan penyampai radio popular DJ Lin. Okay, yang lain tu aku tak nak sentuh sangat. Aku lebih nak sentuh kepada bahagian filem. Pasal apa? Aku sendiri orang filem, dan aku pernah berada di dalam industri filem lama, lebih daripada 10 tahun. Dan aku dah buat banyak filem, dan aku dah berlakon banyak filem. Dan aku pun pernah tercalon salah seorang pelakon filem lelaki popular, tapi tak pernah menang. Itu tak ada masalah. Tapi yang buat jadi masalah sekarang ni, kenapa kemenangan-kemenangan yang tak diduga ni orang mula perpetikaikan. Okey, untuk korang yang tak faham, aku nak ceritakan sikit, aku nak story sikit apa sebenarnya yang berlaku di dalam ABPH. Kenapa artis nak sangat menang? Kenapa artis ni nak sangat dapat popular? Apa dia orang tak cukup popular ke? Orang kenal kan? Sebenarnya yes, dia orang popular. Dia orang sebab okay, ni aku cerita based on diri aku lah. Satu ketika dulu bila nama aku tengah orang sebut, tengah banyak job, memang tak nafikan setiap kali kalau kita keluar akan ada orang nak ambil gambar. So kita rasa dihargai. So tapi kalau dah terkenal, dah popular, kenapa nak sangat anugerah ni? Okay, you kena faham, bila kau dapat salah satu anugerah kat sini, atau yang paling bagus itu adalah anugerah bintang paling popular, yang apa, Hakim Rosli menang tak silap aku dia menang. Bila kau dapat anugerah tu, kita tak bercerita tentang hadiah tau, tak tahu kereta apa dia dapat. Kita bercerita tentang bila kau menang aja, akan banyaklah produk-produk endorsement akan kejar kau, yang nak kau jadi duta. Dan itu adalah part bila kau buat duit. Sebenarnya bila kau berlakon, tak kisahlah kau berlakon drama ke, kau berlakon filem ke, atau kau mengarah ke, yes, kau akan dapat bayaran yang tinggi. Tetapi itu tidak akan menjadikan kau orang kaya raya. Yang akan buat kau jadi kaya adalah bila kau jadi duta produk yang besar-besar ni, yang mega, produk mega-mega ni guys. Ini yang akan buat kau betul-betul banyak duit. So sebab tu tak nafikan artis semua berebut nak jadi bintang paling popular. Tak dapat bintang paling popular pun, at least dapat pelakon filem popular ke, atau pelakon drama popular ke. Sebab dia orang nak maintain dia orang punya high standard. Itu kualiti. Bukan, aku tak cakap tentang kualiti, tentang populariti dia orang. Okey, yang lain aku tak nak sentuh sangat, yang isu pelakon filem ni. Untuk isu Bob, kalau orang kat luar sana mempertikaikan, aku sendiri aku tak mempertikaikan, pasal aku tahu Bob banyak berlakon filem, dan kebanyakan filem-filem dia semua luar biasa guys. Semuanya memang mantap. Bukan macam filem aku berlakon filem semua popcorn movie, tapi Bob berlakon semuanya filem yang boleh menang award. Dan mungkin orang pertikaikan sebab kenapa dia menang tahun ni, dia pun bukan ada banyak filem sangat. Itu aku tak ada masalah, pasal kita tahu dia pelakon filem. Tapi bila kita cerita tentang Mawar Rashid, apa filem yang dia buat guys? Aku tak ada masalah dengan orang kat luar sana. Aku tak ada masalah dengan Mawar ke. Cuma aku ada masalah dengan sistem yang dibuat oleh ABPH ni. Sistem yang dibuat oleh anugerah bintang popular ni guys,
dia bukannya based on korang punya undi tau. Kalau kau rasa kau dah undi 1, kau dah undi 2, kau dah undi sampai 10 ke 20 ke, guys, undi kau tu takkan boleh buat artis yang kau suka tu menang. Sebab apa? Yang buat artis kau tu menang adalah undi secara pukal, undi secara banyak, guys. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, ni aku jujur dengan korang, aku pun baru tahu sebenarnya kenapa ini dinamakan anugerah syok sendiri, pasal yang undi adalah diri mereka sendiri. Yang undi adalah fan base diorang sendiri. Dari mana fan base dia dapat duit, aku tak tahu. Boleh jadi daripada dia sendiri, artis tu sendiri, ataupun fan base tu sendiri yang bersungguh untuk keluarkan duit nakkan artis dia menang. Apabila artis dia menang, dia dapat hadiah sesuatu, dia orang boleh berbagi sesama isyak dia. Mungkin. Tetapi berdasarkan pengalaman aku tahu ni adalah berapa tahun, 2-3 tahun sebelum aku nak end aku punya career dalam bidang seni ni lah. Waktu tu pun aku dah tak banyak berlakon, aku more on pengarahan. So baru aku tahu rupanya kebanyakan artis kita undi diri sendiri. Macam mana aku boleh tahu? Pasalnya, okay, aku kenal satu orang ni, dia supply surat khabar. Dia tanya kat aku, "Peh, kau tak nak ke buat side income?" Cakap, "Side income apa?" "Kau tak nak ke jual undi ni dekat mana-mana kawan-kawan artis kau yang tengah sibuk nak menang award?" Aku cakap, "Macam mana buat?" Okay, sebenarnya benda ni dah lama, guys. Benda ni dah berlaku daripada sejak zaman mak aku lagi. Dan mak aku pun tak tahu. Aku rasa kalau aku tahu awal, aku sebanyak kali dah aku menang anugerah paling popular. Ataupun mak aku dah banyak kali menang. Tapi kita orang tak tahu. Dan kalau aku tahu pun memang aku rasa honestly aku takkan buat, pasal ini kita kena ada sedikit rasa dignity lah, guys. Kalau aku nak menang pasal aku deserve. Aku nak menang pasal aku layak. Bukan sebab aku shock undi diri aku sendiri dan aku menang, aku rasa aku terharu, terima kasih banyak-banyak pada peminat. Bullshit, guys. Pada aku, bila kau menang atas dasar kapasiti diri kau, kapasiti kau memang betul-betul popular, kau memang betul-betul bagus, itu no problem, itu tak ada masalah. Tapi kalau kau menang pasal kau buat diri kau sendiri pemenang, aku rasa siapa-siapa pun boleh menang. Aku rasa siapa-siapa pun boleh menang. In fact, orang biasa pun boleh. Tak payah orang biasa lah. Siapa bintang-bintang YouTuber sekarang ni kita tengok, Yo kan, korang tahu kan? Ataupun Jackie lah, Jackie, Sting aku, apa dia punya ayat tu, dia pun boleh menang kalau dia ada fan base yang kuat. Okay, back to story. Macam mana aku tahu? Ada orang offer aku, cakap macam mana buat ni. Okay, dia supply surat khabar. Kebiasaannya surat khabar yang tak dibeli akan di-return balik untuk dimusnahkan atau untuk recycle balik lah surat khabar yang hari tu mana. Okay, contoh hari Isnin punya surat khabar, hari Isnin tu mana yang tak habis jual, dia hari Selasa tu dan hantar balik. So apa yang dia buat, dia jual dekat aku kepingan undi tu dengan harga berapa persen macam tu, dan aku jual balik kepada fanbase artis-artis yang nak menang ni. So daripada situ baru aku tahu, oh macam ni permainan diorang. Cakap, wow, kenapa aku tak tahu pada dulu lagi? Kenapa aku tak tahu? Okay, ni aku nak cerita sedikit aku punya sejarah APPH lah. Memang aku pernah dicalonkan dulu dan tak pernah menang. Tapi because of aku dulu ada sedikit problem dengan Abang Zubir Bitarian, dan aku pernah keluarkan surat saman kepada Bitarian pasal isu yang dah lama lah. Sekarang aku pun dengan dia pun dah okey dah. Dan sejak pada hari tu aku di-ban sampailah berapa tahun lama juga aku kena ban daripada anugerah bintang popular. Dan bila aku dah tak involve sangat dalam dunia lakonan ni, barulah nama aku muncul balik dalam kategori-kategori awal. So waktu tu aku tak ambil pot sangat dah pasal anugerah ni. So dekat situ kita back balik pada cerita yang Sok Kabar. So kat situ baru aku tahu yang rupanya diorang ni sebenarnya beli undi. Dan benda ni dah berlaku pada dulu lagi, guys. So untuk korang kat luar sana, please jangan terkejut. Ini normal. Pasal anugerah bintang popular ni adalah anugerah syok sendiri. Kalau siapa-siapa menang pun lepas ni, korang jangan terkejut. Pasal dia orang undi diri dia sendiri. Especially mereka yang ada fan base yang kuat. Dan aku dulu pun pernah ditawarkan, ada orang nak buat fan base. Maknanya dia nak jadi dia nak buat group, dia nak tubuhkan aku punya fan base. Tapi masalah aku, guys, aku ni bukan jenis orang yang suka ada peminat. Bukan maksud aku tak hargai peminat. Aku menghargai, tapi bukan sebagai peminat, sebagai
kawan lah, aku anggap macam tu. Walaupun aku tak kenal, tapi aku tak nak dia jadi peminat aku. Aku tak nak, sebab bila orang meminati kita, dia akan ada rasa untuk artis pujaan. Kau faham kan? Maksudnya bila dipuja ni guys, walaupun perkataan puja tu hanya sekadar memuja dia sebagai seorang selebriti, tapi pada aku rasa aku tidak layak. Kerana yang hanya layak dipuja adalah Allah guys. Sebab tu pada dulu aku tak suka ada fanbase. Aku prefer untuk bergerak sendiri, biasa je. Dan kat situ adalah taktik yang paling lemah sebagai seorang selebriti. Kalau nak popular, kau jangan follow, pasal kau takkan dapat populariti. Tapi kalau kau nak popular, kau nak betul-betul jadi artis yang paling luar biasa, kau nak ada fanbase, kau suka dipuja, silakan, kau boleh buat. Tapi untuk aku tak. So dekat sini yang aku mula tengok, dah lama sebenarnya aku tak ikut pengembangan Anugerah Bintang Popular, sehinggalah semalam bila aku dapat tahu wife aku cakap, "Weh, yang ini menang, Bob menang." Cakap, "Okey, tak ada masalah." Tanya pelakon wanita filem siapa? Mawar Rashid guys. So aku agak speechless lah, aku tak tahu nak cakap apa. So itu yang buat aku tertarik untuk nak buat video react kali ni, react kepada kemenangan-kemenangan yang langsung aku tak duga. Dan sebenarnya guys, industri ni agak mengecewakan daripada dulu sampai sekarang. Dan aku tak tahu bila akan ada berlakunya satu new wave yang akan membentuk satu industri yang lebih refreshing lah, aku rasa lebih menyegarkan daripada segi kualiti dan populariti yang lebih asli. Dan aku juga tak nafikan, memang banyak dulu ada yang menang, dia menang secara jujur lah. Maknanya dia ada fanbase yang kuat, dia tak mengeluarkan duit sendiri, dan dia ada peminat yang betul-betul power, yang memang akan sokong dia, yang akan undi dia. So aku tak nafikan banyak artis macam tu. Tapi aku juga tak nafikan banyak juga artis yang beli diri sendiri guys. Pasal apa? Bila mereka berjaya menang, macam aku cakap tadi lah, so benda-benda yang macam mereka mengharapkan ada duta-duta besar untuk nak ambil dia jadi endorsement lah, mana jadi duta-duta besar, mana produk-produk yang mega ni. Aku tak cakap tentang produk-produk kecil, aku bercerita tentang company-company besar guys. So kat situ memang diorang akan buat duit kau-kau ni. So yes, untuk kali ni kita bercerita sikit lah tentang industri seni ni. Dan yang sebenarnya aku dah lama tak nak sentuh pasal isu-isu entertainment, especially isu-isu filem. Tapi kali ni tak tahu kenapa aku tertarik untuk nak react sikit kepada kemenangan yang aku rasa semalam agak mengarut lah, especially dalam bidang filem. Kalau yang lain tu ada few yang aku rasa memang mereka layak untuk menang, dan aku yakin dia punya fanbase pun memang besar. Tapi kalau kau tanya honestly pendapat aku sendiri, adakah aku akan buat macam tu? Kalau aku honestly, aku tidak akan buat macam tu. Pasal aku rasa aku tidak layak. Walaupun aku dah berlakon berbelas-belas filem, dan aku pernah tercalon juga pelakon lelaki filem popular, tapi aku rasa aku masih tidak layak untuk menang. Dan orang yang layak adalah orang yang betul-betul layak tu. Kita tahu siapa, kita tengok muka dia selalu. Dan kalau kau rasa kau tak layak, kenapa kau perlu push diri kau ke bidang yang aku maksudkan. So itulah sesuatu yang aku pun terkejut. Aku tak tahu adakah korang setuju dengan pendapat aku, atau korang tak setuju. Tak apa, korang komen kat bawah. Pasal aku pun nak dengar apa pendapat korang, apa komen korang tentang industri seni ni, dan juga apa pendapat korang tentang kemenangan Anugerah Bintang paling popular guys. Yes. So untuk video kali ni aku rasa sampai dekat sini aja. Sebenarnya ini video yang aku nak buat pun secara tak aku jangka lah. Just suddenly aku rasa aku nak sentuh sikit, aku nak react sikit lah, aku punya pendapat tentang kemenangan semalam. So yes, untuk korang yang dah tonton channel ni, thank you guys, stay tune. Aku akan tetap buat video-video react yang menyeramkan, sebab itu memang minat aku. Dan kalau korang minat aku untuk react filem-filem atau
berkenaan dengan dunia hiburan, korang komen kat bawah. Kalau aku tengok sambutan dia memberangsangkan, mungkin aku pertimbangkan untuk react benda-benda entertainment ni dengan lebih banyak lagi selepas, insyaAllah. Tapi untuk kali ni aku hanya nak meluahkan reaction aku tentang kemenangan-kemenangan semalam yang aku rasa macam. So yeah guys, aku rasa sampai kat sini je. Kita jumpa untuk next video kita. Thank you so much for watching. Siapa yang dah tengok, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum subscribe dulu channel kecil aku ni. And aku appreciate sangat korang punya masa. Thank you guys. Aku ucapkan Assalamualaikum. Assalam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Alright, bye.